Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Waalaikumsalam. 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 Sihat ke petang ni? Nanti at the end of kita punya meeting, saya nak ambil screenshot gambar lah. So nanti hopefully siapa yang boleh on camera tu tolong on camera lah. Berapa orang dah? Okey, 12 orang. Okey, sebelum saya masuk apa yang saya nak maklumkan, ada apa-apa topik yang bagi sesiapa saja yang perlukan pencerahan? Oh, sebelum tu, awak punya carry mark saya dah total kan? Nak saya show sekarang ke atau habis kelas nanti? Ikut medium. Habis kelas kot? Ikut medium lah. Ikut saya. Kalau ikut saya, inilah habis kelas nanti, sebelum habis kelas, saya showkan carry marks. Ingat nak post dalam Google Classroom tapi tak payahlah. Yeah. Alright, jadi mana-mana topik yang awak rasa awak perlukan pencerahan? Tak ada, semua topik clear ni. Okay, kalau tak ada, kita akan buat revision sikit daripada quiz nombor 2 sampai quiz 6 yang hari Sabtu hari lepas kan. Okay. Boleh nampak ke? Boleh. Alright, kalau boleh nampak. Kalau saya kecilkan macam ni boleh nampak tak? Boleh. Alright. Sebab saya tak nampak siapa yang ada dalam ni. Okay. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Ahmad Hakimi. Awak baca dan awak jawab soalan tu. Okey, dah. Berdasarkan Seksyen 5 Akta Koperasi, berapa ramaikah anggota yang diperlukan untuk menubuhkan koperasi asas? 25 orang. 25, anda pasti? Ke main tembak je? Entahlah. Entahlah, ada tak buku akta bersama-sama dengan awak? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Okay, Hakimi. Alright, terima kasih. Sama. Alright. Sebenarnya jawapan dia berapa ni? Yang lain-lain? 50. Ya, siapa tu? Heslin kan? Jawapannya ada 50. Sebab awak punya exam ni adalah open book. Jadi bila open book, awak semua mesti kena ada kopi
salinan akta koperasi peraturan dengan undang-undang kecil. Saya dah bagi dalam bentuk soft copy, jadi terpulanglah awak nak print ke, tak nak print ke, nak refer dekat laptop saja ke macam mana. Tapi sebab ini open book, memang bagi saya ni soalan senang sangat sebab awak boleh refer buku. Ya, jadi tolong pastikan soalan-soalan yang ada dalam jawapannya dalam buku, tolonglah jawab dengan betul. Jadi untuk soalan 1 ni jawapannya adalah 50 orang. Ya, tapi ada pengecualian yang SKM berikan. Kalau tak dapat 50 dengan kelulusan SKM, kita boleh dapatkan berapa orang? 10 ke? Kenapa ada ke di situ? Tolong cek balik jadi kalau tak cukup 50 orang dengan kelulusan SKM, boleh daftarkan sesebuah koperasi dengan hanya 20 orang. Jadi awak kena tengoklah akta koperasi section berapa. Untuk makluman semua, tahun ini, tahun 2021, Amsyar. Tolong accept saya. Amsyar ni selalu sangat susah nak masuk. Mana Amsyar ni? Amsyar dah masuk ke? Amsyar dengan Safiuddin. Okey. Bagi tahun 2021 ni, Parlimen, sebab awak kena ingat balik ya, sesuatu akta tu diluluskan bila dia dapat diluluskan dalam Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Dewan Rakyat dan Dewan Negara itu kita panggil sebagai Parlimen. Jadi Parlimen adalah badan yang merangka dan meluluskan undang-undang dekat Malaysia. Jadi Akta Koperasi 1993 ini, dia telah mengalami beberapa pindaan sehinggalah tahun 2021 ini telah digazetkan bukan satu, ada beberapa lagi pindaan pada tahun 2021. Antara perkara yang impak dia yang paling besar adalah berkaitan tentang berapa ramai jumlah orang yang diperlukan untuk menubuhkan satu koperasi. Ya, kalau sekarang ni kita perlukan 50 orang, tapi akta yang baru hanya memadai, tak silap saya, 20 orang sahaja untuk tubuh koperasi. Untuk pindaan akta yang baru ni, saya akan upload dalam Google Classroom. Namun demikian, semua soalan-soalan dalam final exam, saya tak akan masukkan pindaan 2021. Maknanya apa yang, ya boleh Amsyar. Jadi apa yang saya ajar sebelum ni, ya, akta pindaan yang terbaru tahun 2010 itu adalah yang digunakan untuk final exam. Jadi yang mana yang saya akan masukkan dalam Google Classroom pindaan 2021 tak akan masuk dalam exam, ya, sebab kita tak sempat nak bincangkan. Okey, seterusnya soalan nombor 2, Aina Syafiqah. Aina Syafiqah, ni nama siapa ni Aina Syafiqah ni? Siapa yang menggunakan email Aina Syafiqah? Ada ke Aina Syafiqah? Tak tahu. Enggak baru ya? Apa ni? Siapa ni Aina Syafiqah? Ke dia login dengan email yang lain? Tak pasti Alright, tak apalah. Yang soalan nombor 2 tolong jawab Alia. Hakim. Okey, Hakim. Muhammad Hakim ada tak? Ada.
Muhammad Hakim, tolong jawab soalan nombor 2 ni, angkasa ni. Angkasa merupakan sebuah pertumbuhan koperasi peringkat atasan. Ya, betul, atasan. Alright, terima kasih. Yang ketiga, Alia. Alia Safura. Alia 1. Alia 2. Krik-krik dah Alia ni, pergi mana? Yang seterusnya, Amira, tolong Madam, jawab. boleh saya jawab? Tak, saya akan ikut nama dekat sini. Supaya saya tak terlepas seorang pun. Siapa yang jawab dan tak jawab soalan saya. Amira Ashikin, tolong jawab soalan yang ketiga ni. Apakah undang-undang koperasi pertama di Malaysia? Jawapannya, Ordinan Koperasi 1948. anda pasti? Akni Masyarakat kot? Ya. Kena ingat, keyword dia adalah 1922. Yang pertama mesti enactment. Ya, enactment, kemudian baru ordinan, kemudian baru Akta Koperasi. Jadi jawapannya adalah enactment Syarikat Kerjasama 1922. Kenapa dia kata Syarikat Kerjasama, Amira? Syarikat kerjasama. Tak pastilah madam. Sebab dulu-dulu kita tak panggil koperasi dengan nama koperasi, tapi kita panggil koperasi dengan nama syarikat bekerja sama-sama. Alright. Seterusnya, soalan yang seterusnya, Amsyah dah balik ke? Amsyah tak ada. Azim Rafiq. Saya catat siapa yang tak jawab soalan lagi ni. Azim Rafiq. Ya, madam. Boleh tolong baca dan jawab soalan ini? Azim nampak ke? Nampaknya dia pun sudah hang ke. Tolong jawab Patricia. Jika koperasi tidak dapat memenuhi Seksyen 5 atau Koperasi 1993, SKM boleh selepas mengambil kira bilangan orang dalam kawasan operasi koperasi dan jenis aktiviti yang dicadangkan untuk mendaftarkan koperasi tersebut jika terdiri daripada sekurang-kurangnya 20 orang individu. Alright, betul. 20 orang individu. Ini yang soalan yang pertama yang saya tanya tadi tu. Kalau tak cukup 50 orang, jadi membadai 20 orang dengan kelulusan SKM. Right. Soalan seterusnya, Fatih. Ya, madam. Tolong baca dan jawab soalan ni. Siapa yang mempunyai kuasa untuk membuat peraturan-peraturan koperasi? Jawapan dia SKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Ya, betul. Yang buat peraturan-peraturan koperasi adalah Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Alright. Seterusnya, Hafizan. Hafizan. Ni nak kena tolak markah ni, yang krik-krik semua yang senyap ni. Hafizan 1. Hafizan 2. Hafizan 3. Hafizan tak ada. Seterusnya, Haslin, tolong jawab. Wa'ad adalah bermaksud ikat janji.
Ya, betul. Wa'ad maksudnya adalah ikat janji ataupun kontrak antara koperasi dengan anggota koperasi. Soalan seterusnya, Hifzuddin. Siapakah yang mengubah Akta Koperasi Malaysia 1993? Ketua Pegawai Eksekutif SKM. Tadi saya baru bincangkan ni. Parlimen. Ya, jawapannya adalah Parlimen. Parlimen terdiri daripada Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Selain daripada akta koperasi, semua akta-akta yang lain lah, akta dadah lah, akta ni digubal oleh Parlimen. Okey, ingat ya Hifzuddin, akta digubal oleh Parlimen. Seterusnya, alright. Hilman, tolong jawab Hilman. Takluk kepada peruntukan undang-undang kecil membuat aturan aktiviti koperasi dari semasa ke semasa bagi pelaksanaan aktiviti koperasi adalah tanggungjawab ahli anggota lembaga koperasi. Ya, betul. Yang buat aturan aktiviti adalah anggota lembaga koperasi ataupun board member. Right, terima kasih Hilman. Seterusnya Rusdi. Berikut adalah sumber perundangan koperasi kecuali Peraturan Syarikat 1965. Ya, betul sekali. Syarikat bukanlah salah satu legal sources of cooperative lah. Ya. Seterusnya Syazwani. Saya jarang sebut panggil nama Syazwani ni. Alright, Syazwani. Kuasa tertinggi dalam sesebuah koperasi terletak haknya pada Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi. Ya, betul. Terima kasih Syazwani. Alright. Jadi nampak yang mana mungkin awak tersalah, confused dan sebagainya. Seterusnya kita masuk kuis yang ketiga. Seterusnya Nur Ain. Okay, sorry ada technical error. Laptop ni bila dia bekerja 7 hari seminggu, 30 hari sebulan ni dia dah pening dah. Alright, kita sambung untuk sekejap. Okey, boleh nampak ya. Kita sambung untuk soalan yang pertama tu, Ain. Minit-minit mesyuarat agung hendaklah diserahkan kepada SKM 30 hari selepas tarikh mesyuarat itu. Ya, betul. 30 hari. Yang ini awak jangan risau, tak perlu nak hafal pun tak apa. Tapi kalau hafal, dia satu bonus lah pada awak sebab menjimatkan masa. Sebab awak boleh refer balik dalam undang-undang kecil ada, dalam buku akta pun ada. Ataupun dalam garis panduan 14. Okay. Alamak, saya dah terkeluar lah pula. Okey. Seterusnya, soalan seterusnya Fatihah, boleh tolong jawab? Senarai anggota lembaga hendaklah diserahkan kepada SKM hari selepas mesyuarat agung tahunan. Jawapan dia 15. Jawapannya 15 hari. Alright. Senarai ALK hendaklah diserahkan kepada SKM dalam tempoh
15 hari. 15 hari ke 30 hari? Tiga puluh mungkin. Ada pula mungkin di situ. Tapi saya 15. Tapi saya tersilap. Ya. Minit mesyuarat agung 30 hari. Senarai ALK adalah 15 hari. Ya, betul. Okey, soalan seterusnya. Azwin. Berapakah jumlah fee yang ditetapkan oleh SKM untuk mendaftarkan sesuatu koperasi? RM100. Ya, betul, RM100. Ini boleh refer dalam peraturan-peraturan fee dekat belakang buku akta. Nak daftar koperasi, RM100. Seterusnya, Rowena. Rowena and Madam, Rowena tak ada. Rowena pergi mana? Rowena tak ada. Safiuddin? Tolong baca dan jawab. Madam, Rowena. Kena tengok dari Berikut merupakan syarat-syarat untuk menjadi anggota koperasi kecuali berkahwin. Berkahwin, betul. Kahwin ke tak kahwin ke, semua orang layak jadi anggota koperasi. Kecuali lah koperasi tu dia koperasi ibu tunggal. Jadi mungkin nak jadi anggota koperasi tu hanya ibu tunggal. Bapa tunggal tak boleh. Dia kena tengok syarat-syarat. Jadi secara generalnya, warga negara Malaysia umur 18 tahun ke atas dan juga yang 3 tu ya, bermaslatim, bekerja atau mengisytihar tanah. Soalan seterusnya, Safiuddin Syahril. Seorang anggota boleh melaksanakan segala hak, kewajipan seperti mana yang terkandung dalam Jawapannya apa, Syahril? modal share. Modal share, ya betul. Bayaran wajar adalah merujuk kepada modal share ataupun nama lainnya adalah saham. Alright. Terima kasih Syahril. Seterusnya Syahira. Berikut adalah hak-hak seorang anggota setelah diterima menganggotai sesebuah koperasi kecuali hak untuk mengarahkan jawatan kuasa audit dalaman membuat pengauditan. Ya betul. Sebab itu adalah kuasa pengerusi koperasi sahaja yang boleh arahkan JAD untuk buat audit. Okey, terima kasih Syahira. Seterusnya Zamilia. Ya, Madam. Ya. Lembaga mempunyai kuasa untuk memecat mana-mana anggota yang didapati menandatangani sesuatu akaun palsu semasa memohon menjadi anggota koperasi. Benar. Ya, betul. Lembaga ada kuasa untuk memecat mana-mana orang yang buat ikrar palsu. Soalan seterusnya Zikril. Line Zikril okey ke? Okey, Madam. Okey. Lembaga mempunyai kuasa untuk menggantung mana-mana anggota koperasi jika majoriti lembaga berpuas hati bahawa anggota tersebut telah melakukan mana-mana perkara berikut kecuali Madam. Fikir.
kecuali membuat kenyataan dalam akhbar tanpa kebenaran. Kalau buat kenyataan, lembaga ada kuasa untuk gantung. Jawapannya adalah A, kecuali. Lembaga ada kuasa, alright, terima kasih Zikri. Lembaga ada kuasa untuk gantung mana-mana anggota koperasi kalau lembaga berpuas hati anggota tu dia merujukkan pertikaian selain daripada SKM, buat kenyataan akhbar tanpa kebenaran lembaga ataupun dia buat tuduhan palsu terhadap lembaga. Kalau anggota tu dia buat bisnes sama dengan apa yang bisnes tu bisnes koperasi. Contohnya kalau koperasi tu dia buat bisnes pertanian. Anggota koperasi dia pun buat pertanian, tanam cili. Jadi tak ada masalah. Dia bukan menjadi satu kesalahan kepada anggota. Okey, soalan seterusnya. Habis Alia ada lagi Alia? Alia? Madam, dia cakap mic dia problem. Apa dia? Cakap mic dia problem, tak sure okey ke tak. Oh, kalau macam tu awak jawab melalui inilah. Melalui apa nama ni? Chat box ni. Saya bacakan. Alia boleh type Apabila telah menjadi anggota mana-mana koperasi, seseorang anggota tidak boleh menarik diri daripada koperasi tersebut. Benar atau salah? Lambat ni. Jawapannya adalah salah. Kalau dah jadi anggota koperasi, nak tarik diri, boleh kena ikut apa prosedur yang ada dalam undang-undang kecil. Maknanya, kena ingat prinsip koperasi, keanggotaan secara sukarela dan terbuka. Sukarela nak jadi anggota koperasi, nak keluar koperasi pun tak ada siapa yang boleh halang. Soalan yang terakhir, apakah yang dimasukkan dengan kawasan operasi koperasi AMSHA? Ada AMSHA? Ada. Apakah yang dimasukkan kawasan operasi koperasi? Kawasan koperasi menambahkan keanggotaan. Salah. Ya, betul. Tepat sekali. Alright, terima kasih AMSHA. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kuis yang keempat. Azim. Azim, boleh bercakap ke Azim? Azim Rafiq. Azim masih lagi tak ada. Hafizan ada Hafizan? Ada. Okey, Hafizan baca dan jawab. Periksa anggota lembaga koperasi dilantik oleh hilang pula. Dilantik oleh SKM? Siapa ajar ni? Saya ajar. Salah. ALK, board member dilantik dalam mesyuarat MAT. Ya, MAT. Ingat tu Hafizan. Ingat madam. Alright, seterusnya Rowena. Rowena, mic okey ke? Mana Rowena ni? Tak okey, madam. Okey, saya baca, awak boleh jawab. Maksud pegawai berhubung dengan satu koperasi tidak termasuk apa? Pengerusi, pengurus, ALK, JAD. B. Salah. Pegawai koperasi termasuklah pengerusi, setiausaha, bendahari, pengurus, kerani, ALK yang lain, tapi tidaklah termasuk jawatan kuasa audit dalam. Jawapannya adalah D.
Ingat ya, JAD bukan dikategorikan sebagai pegawai koperasi. Okey, naik atas balik. Ahmad Hakimi. Ahmad Hakimi. Hakimi dah hilang dah. Ya, saya. Ada. Tolong baca dan jawab. Okey. Manakah antara berikut tugas bendahari koperasi? Menerima dan menjaga semua wang yang diterima koperasi. Ya, jelas kan? Pasal duit memang tugas bendahari. Okey, seterusnya Hakim. Muhammad Hakim. Saya dah tahu dah, Aina Syafiqah ni adalah Hakim. Hakim. Saya tak dapat nak baca lah apa benda. Sekarang dah okey mic. Hakim. Hilang dah Hakim ni. Tak jawab lagi ni. Aisyah tolong baca dan jawab. Aisyah. Aisyah pun dah hilang. Baca petikan ke? Baca dan jawab. Lembaga boleh melantik seorang kenamaan sebagai kepada koperasi yang bertindak sebagai penawar dan boleh menghadiri mana-mana mesyuarat yang diadakan oleh koperasi tetapi tidak mempunyai hak untuk mengundi. Yang di-Pertua Agong? Yang di-Pertua sahaja Yang ya, di-Pertua. tak ada Agung. Ya, betul jawapannya. Yang di-Pertua yang bertindak sebagai penahur. Alright, terima kasih Aisyah. Okay, jadi soalan seterusnya Alia. Alia ada lagi tak Alia? Kalau Alia tak ada, boleh jawab pakai box. Amira lah, Amira Ashikin. Alia ni dah 3 soalan dah ni, tak ada. Menurut Undang-Undang Kecil Seragam, mesyuarat lembaga yang pertama hendaklah diadakan $30 kot? Tidak, jawapannya adalah sebaik sahaja selesai mesyuarat agung. Ya, bila dah habis mesyuarat agung, ya, lembaga yang baru dilantik dan lembaga yang tinggal tu dia kena terus buat mesyuarat lembaga pertama. Ingat Amira, mesyuarat lembaga pertama sebaik sahaja mesyuarat agung selesai. Okay, alright. Yang ni saya dah bagi free mark hari tu kan. Alright. Seterusnya Amsyah. Amsyah jawab balik soalan ni. Ingat dia Amsyah? Beda saya ke? Ya, Amsyah Aiman. Jawatan kuasa audit dalaman dilantik oleh lembaga koperasi. Tempoh perkhidmatan semua anggota jawatan kuasa audit dalaman adalah jawatan kuasa audit dalaman dilantik oleh lembaga koperasi. Tempoh perkhidmatan semua anggota jawatan audit dalaman adalah satu penggal yang meliputi 3 tahun. Ya ke? Ya. 2 tahun? Awak tu. Tapi satu penggal yang meliputi 3 tahun. Satu penggal yang meliputi 3 tahun adalah tempoh untuk
anggota lembaga koperasi. Kalau JAD, tempoh perkhidmatannya adalah 1 tahun atau sehingga mesyuarat agung yang akan datang. Right, ingat ya? Okay, madam. Thank you. Seterusnya Azim Rafiq. Ya, madam. Baca dan jawab. Jawatankuasa audit dalaman koperasi hendaklah memeriksa akaun koperasi pada lat-lat masa yang tetap dan tidak kurang daripada sekali dalam tempoh 3 bulan. Betul 3 bulan, bukan 4. 3. Betul. Jawapannya Ya. dalam tempoh 3 bulan sekali. 3 kali 4, jawapannya adalah 12 bulan. Yes. Jadi, alright. Terima kasih Azim. Seterusnya Batrisha. Menyimpan mohon koperasi dengan selamat adalah tugas setiausaha. Saya yang tak telan, Batrisha yang tak telan ni. Tak apa, saya baca semula. Menyimpan mohon koperasi dengan selamat adalah tugas setiausaha. Okey. Okey, betul sekali. Tepat. Tugas setiausaha simpan mohon atau dalam bahasa Inggerisnya dipanggil common seal. Seterusnya, terima kasih Batrisha. Fatih. Fatih. Fatih Syifa. Ya saya. LLK Tolong baca dan jawab. LLK tidak bertekun dan berkhidmat sehingga telah menyebabkan kerugian pada perniagaan pengangkutan lori. Nyata ini adalah merujuk pada kes undang-undang Doraisamy and Maniraju lawan pengurusi setiausaha dan bendahari koperasi Kota Kuala Selangor Berhad. Ya, tepat sekali. Terima kasih Fatih. Jadi ingat ya, kes pasal aturan aktiviti kerugian kepada perniagaan pengangkutan lori adalah kes Doraisamy. Okey, seterusnya kuis yang kelima. Hafizan. Berikut adalah jenis-jenis mesyuarat agung koperasi kecuali mesyuarat agung pembubaran. Ya, betul. Mesyuarat agung pembubaran tidak ada dalam kategori mesyuarat agung koperasi. Okey, terima kasih Hafizan. Seterusnya Haslin. Mana Cik Haslin? Saya tak ada line ke? Ada. Haslin hilang dari radar. Hifzuddin? Hifzuddin. Ya. Madam dengar ke? Dengar. Okey. Salah satu syarat bagi quorum. Salah satu syarat sah mesyuarat agung tahunan koperasi adalah quorum. Yang lain-lain tu bukanlah syarat sah untuk buat mesyuarat agung. Right, terima kasih Hifzuddin. Seterusnya Yuzazmi. Saya rasa saya baru sebut nama Yuzazmi ni. Mana Amir? Yuzazmi? Line dia slow madam. Rumah dia hujan. Line dia slow. Okey, tak apa. Seterusnya Hilman. Mesyuarat agung tahunan koperasi MAT hendaklah melantik suatu jawatankuasa terdiri daripada orang anggota dan orang anggota lembaga koperasi untuk
menentukan draft minit MAT. Jawapannya 6-4. Jawapannya 6 orang anggota dan 4 orang ALK. Ya, betul. Terima kasih Hilman. Seterusnya Rusdi. Mesyuarat agung tahunan koperasi hendaklah diadakan tidak lewat daripada 6 bulan selepas berakhirnya tahun kewangan koperasi. Ya, tepat sekali Rusdi. Terima kasih. Seterusnya Syazwani. Ni agak complicated sikit ni. Dia kena refer kepada jadual keempat. Syazwani ada tak? Bilangan quorum ada, madam. Okey. Bilangan quorum bagi mesyuarat agung tahunan koperasi bagi koperasi yang mempunyai anggota seramai 3,500 orang adalah 1/8 daripada sebahagian jumlah keanggotaan atau 500 bilangan anggota yang hadir. Alright, terima kasih. Ini tak perlu hafal. Awak kena semak dalam jadual keempat dalam buku akta tu ada peraturan-peraturan koperasi 2010. Alright, terima kasih Wani. Seterusnya Nur Ain. Pindaan mengenai pindaan undang-undang kecil dan pembuangan anggota hendaklah diputuskan dengan undi majoriti mudah anggota yang hadir. Ya ke? 2/3. Ya. Kena ingat kalau ada agenda berkenaan nak pindah undang-undang kecil ataupun nak buang anggota daripada koperasi, kena ada undi yang banyak. Jadi undi yang banyak adalah 2/3. Ingat ya? Siapa tadi Ain? Ya. Right. Okey, seterusnya Nur Emilia. Amy. Amy, ada tak Amy? Amy tak ada. Fatihah boleh tolong jawab? Boleh madam. Sekejap. Okey. Garis panduan dikeluarkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia kepada koperasi untuk mengurus dan mengendalikan mesyuarat agung tahunan koperasi dengan berkesan. Nak kena tembak ni. Ya, betul. Nasib baik. Betul 14. Dia ada beberapa garis panduan yang saya sebut dalam kelas yang saya bagi penekanan, itu yang awak kena hafal lah. Ya, sebab ini mungkin kalau awak boleh download siap-siap, awak boleh tengok lah. Ya. Terima kasih Fatihah. Seterusnya Azwin. Ya, madam. Berdasarkan peruntukan Akta Koperasi 1993 dan Undang-Undang Kecil, setiap koperasi hendaklah menghantar minit-minit segala mesyuarat agung tidak lewat daripada 30 hari selepas tarikh mesyuarat itu kepada Suruhanjaya. Alright, terima kasih. Ini adalah repetition daripada soalan tadi yang kita dah sentuh. Alright, terima kasih Azwin. Betul, 30 hari. Seterusnya Rowena and Mike dah okey ke? Senyap lagi ni. Safiuddin lah baca. Din. Berikut adalah fungsi mesyuarat lembaga kecuali melantik anggota lembaga koperasi. Ya, lantik anggota lembaga koperasi dalam mesyuarat agung. Alright, terima kasih Safiuddin. Yang terakhir Syahril Aiman. Aiman? Oh, Aiman. Aiman tak ada. Syahira, boleh tolong jawab?
Oh, Syaril ada. Tadi Syaril cuba bercakap. Syaril, boleh tolong? Syahrir ke Syahira ni? Syaril dulu sebab saya nampak Syaril boleh bercakap. Okey Syaril, boleh jawab. Okey, setiap usul hendaklah dihantar secara bertulis pada setiausaha koperasi. Jawapannya C, madam. Sekurang-kurangnya 7 hari sebelum syarat agung. Ya, betul. Tepat sekali Syaril. Usul kena hantar kepada koperasi sekurang-kurangnya 7 hari sebelum mesyuarat agung. Alright, terima kasih Syaril. Dan last quiz yang terakhir yang baru je kita buat hari tu. Syahira. Setiap pertikaian yang berlaku dalam koperasi hendaklah dirujukkan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Ya, betul, kepada SKM. Tak boleh terus pergi tribunal, tak boleh terus pergi polis, ya. Kena rujukan kepada SKM dahulu. Okay, terima kasih Syahira. Zamilia. Mana-mana pihak yang terkilan dan tidak berpuas hati dengan award yang dikeluarkan tribunal koperasi boleh membuat rayuan ke Mahkamah Tinggi. Ya, betul. Mahkamah Tinggi boleh ada bidang kuasa mendengar rayuan. Award yang dikeluarkan oleh tribunal sama tarafnya dengan Mahkamah Session. Alright, terima kasih Zamilia. Seterusnya Zikril. Suruhanjaya Koperasi Malaysia mempunyai hak untuk mengkompan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh mana-mana orang di bawah Akta Koperasi 1993. Ya. Ya, jawapannya ya. Alright, terima kasih Zikril. Okey, seterusnya nombor 4, koperasi boleh mendapatkan wang daripada sumber berikut kecuali jawapannya adalah C, pinjaman kepada anggota. Jadi koperasi boleh dapat daripada fee masuk, modal yuran, modal share, derma atau pemberian pada orang ketiga. Ini boleh refer dalam section 50 Akta. Seterusnya nombor 5, tiap koperasi hendaklah membuat catatan yang sesuai dalam rekod perakaunan dan rekod lain dengan serba segera tetapi tidak lewat daripada berapa hari? Ya, 30 hari. 30 hari kena buat catatan. Yang keenam, juru audit luar boleh mengaudit sesebuah koperasi yang sama tidak melebihi 6 tahun. Ya, 6 tahun. Yang ketujuh, had maksimum yang boleh dilaburkan wang berlebihan suatu koperasi hendaklah ditentukan oleh Mesyuarat Agung. Ya, mesyuarat agung. Kemudian yang ke-8, garis panduan 2, SKM telah memperuntukkan kadar dividen yang dibayar atas share dan yuran hendaklah tidak melebihi berapa peratus daripada share dan yuran? 10. 10%. Kalau nak bayar lebih daripada 10%, boleh ke tak? Boleh. Boleh dengan kelulusan SKM. Yang ke-9, perintah pembayaran kepada KUAP menentukan bahawa 2% daripada untung bersih teraudit bagi setiap tahun kewangan mestilah diambil daripada koperasi yang untung bersihnya 100,000 dan ke atas. Ya, betul. Yang terakhir, luar ini yang ramai orang confuse. Saya tengok ramai yang salah jawabnya. Juru audit luar koperasi adalah dilantik dalam kalangan anggota koperasi. Benar? Salah? Jawapannya adalah salah. Ya. Yang dilantik dalam kalangan anggota adalah juru audit Dalam. Juru audit dalam. Alright. Okay. Jadi baca soalan tu betul-betul. Kalau tak faham bahasa Inggeris boleh baca bahasa Melayu.
Jadi dalam saya bacakan balik format kita punya soalan exam final. Safiuddin dah left the group dah. Ke line dia ni. Line slow tu, dia tu. Line slow. Okay lah. Maafkan semua. Kerana anda semua kena maafkan saya juga sebab line saya pun sama. Alright, jadi untuk ini soalan final anda. Jadi soalan final untuk section, kita ada 3 section. Section A, section B dan section C. Section A multi choice question, ada 20 soalan. Jadi soalan yang bila saya tengok balik, dalam section A banyak soalan berkenaan tentang mesyuarat koperasi, ya, struktur koperasi, ada sejarah, ada perundangan, ya, ada organisasi koperasi. Organisasi itu termasuklah lembaga, penaung, juru audit dan juga harta dan wang koperasi. Kebanyakan soalan saya pick daripada kuis yang saya bincangkan tadi je. Jadi sebab itu saya bincangkan balik kuis-kuis yang saya dah pernah berikan kepada awak semua, ya. Kemudian section B. Section B. Okay, section B dia bawa 40 markah. Section B adalah structured question. Awak kena ada 3 soalan, tapi 3 soalan tu dia ada sub-sub dia lah. Jadi yang soalan yang pertama ni adalah berkenaan tentang pengistilahan undang-undang. Ya, istilah yang pernah saya sebut seperti bona fide, seperti wa'ad, seperti apa lagi? Lagi Lien. Prima facie, local standard, apa lagi? Istilah-istilah yang dalam bentuk Latin tapi awak kena jawab dalam bahasa Inggeris. Contohnya kalau ikat janji tu apa dalam bahasa Inggerisnya? Nanti kena study lebih lah. Ya. I do not know lah, promise ke? Promise tu macam janji. Apa ikatnya? Jadi dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai covenants. C-O-V-E-N-A-N-T-S. Covenants. Ya, jadi awak tengok balik apa lagi yang memerlukan istilah dari segi awak kena translate lah dalam bahasa Inggeris. Ya. Kemudian soalan yang kedua adalah berkenaan tentang ini memang straightforward question, bagaimana penubuhan koperasi. Apa proses menubuhkan koperasi? Ya, kena ingat, kena jawab dalam bahasa Inggeris. Dan yang ketiga adalah awak kena nyatakan kes yang telah saya bincangkan. Nyatakan kes itu kena mention dari segi fakta, fakta dan juga keputusan yang telah keputusan yang ada dalam kes itulah. Contohnya kes apa yang biasanya saya sebut berkali-kali? Dorai Sami. Kes Dorai Sami. Kes apa lagi? Mahesen. Kes Mahesen. Ada lagi kes? Haji Yahya. Haji Yahya. Awak semua kena ingat apa fakta kes itu dan apa keputusannya. Dan paling penting kena jawab dalam bahasa Inggeris. Dan section C dia mewakili 40 markah. Section B. Section C, essay question, ada 40 markah juga. Saya berikan 3 soalan tapi kena jawab cuma 2 soalan saja. Satu soalan membawa 20 markah. Jadi soalan esei ini adalah sama seperti case study yang saya bagi dalam assignment group awak. Jadi sebenarnya ada 2 soalan assignment yang betul-betul kopi sebiji yang masuk dalam final exam. Ini adalah tips.
Cuma saya tak bagi tahulah daripada 9 soalan assignment tu which one yang masuk dalam final exam. Okay. Jadi ada 2 soalan yang memang sama sebiji saya masukkan dalam final exam. Satu lagi soalan itu adalah gabungan yang saya ambil sikit-sikit lah. Tentang mesyuarat, tentang ni. Jadi soalan bahagian C adalah soalan seperti dalam awak punya soalan assignment. Jadi macam mana cara menjawab yang baik ya, saya minta awak semua refer pada grup Amsyah, Amirah dengan siapa? Seorang lagi tu? Ya triple A tu. Ya, Amsyah. Aisyah. Aisyah. Satu lagi siapa? Amirah. Aisyah, Amsyah, Amirah, Rusdi. Ya, saya tahu, faham. Jadi boleh tengok macam mana cara dia menulis dia punya jawapan. Itu memang bagi saya berpuas hati dengan format sebegitu. Okey, jadi sebelum berakhirnya kelas ini, saya nak showkan carry marks anda. Jadi carry marks adalah mewakili berapa persen? 60%. Boleh nampak ke? Tak, madam. Boleh nampak ke? Tak nampak? Boleh, madam. Jadi tengok pada nama masing-masing sahaja. Tak nampak ni tu. Tak ada nama saya. Tak nampak? Sabar. Ni baru angka ke-20. Okey. Daripada nombor 1 sampai 20 semua dah ambil markah masing-masing? Dah, madam. Kalau dah, saya nak pergi ke Oh, tinggal 2 je, Syahira dengan Syazwani. Okey. Seterusnya Madam, satu nama lagi saya. grup. Ya. Apa dia? Siapa dia tu? Tak ada apa-apa. Okey, satu lagi grup. Kalau Dah, ada yang madam. saya salah kira tu bagi tahu ya. Sebab saya rasa macam saya ada salah kira ni. 19. Madam, saya nak tahu 12. salah kira ke tak? Yang ni salah kira. Siapa nanti kalau nampak ada kesilapan dalam markahnya, tolong bagi tahu saya ya. Okay, madam. Ya, jadi markah seperti yang saya bagi tahu, midterm 20%, assignment 20%, quiz 20%. Daripada 6 quiz yang saya bagi, saya cuma totalkan daripada quiz nombor 2 sehingga quiz nombor 6 sahaja. Jadi 5 quiz tu saya summarizekan. Saya tak, daripada awal saya tengok ada yang main-main jawab. Jawab nak cepat habis je walaupun saya dah bagi extension sampai malam dan sebagainya. Jadi total carry marks 60%, jadi final daripada 100% tu kita akan jadikan kepada 40%. Jadi sebenarnya markah untuk A berapa? Markah untuk A berapa sebenarnya? Saya pun tak tahu. Madam ada bagi dekat grup tak tadi? Grup apa? Tu, apa? Carry mark tu. Markah. Oh, carry mark saya belum masukkan dalam classroom. Awak nak saya posted dalam tu ke?
Madam post ke WhatsApp je lah, tak boleh? Sebab tak sempat WhatsApp tengok pun tadi. okey Masa je. tengok yang belakang je. Oh, okay. Alright, nanti saya masukkan dalam grup WhatsApp. Nanti tolong check lah markah dia betul ke tak saya kira. Jadi markah-markah tu semua saya ambil daripada ni apa? Daripada apa nama ni? Google Classroom. Saya extract daripada Google Classroom. Jadi yang mana yang tak jawab quiz tu saya cuba message sorang-sorang siapa yang missing quiz apa. Jadi saya itu je lah yang saya mampu lakukan. Jadi Madam, puas hati ke tak dengan ya? Nanti exam open book Exam open book. Untuk cooperative law open book. Lepas tu jawapan untuk yang section B dengan C tu memang kena jawab in English ke? Ya, section B dan section C you have to answer in English. Okay, madam. Alright. Ya. Saya dah tanya pada HEA, ya betul nanti apa? HEA akan buat satu Google Classroom yang mana yang jawab soalan akan berada dalam Google Classroom itu dan you akan submit dalam Google Classroom tu kan? Jadi maknanya saya tak ada involve lah. Masa final exam tu saya tak ada involve. Jadi saya harap 27 orang ni boleh bagi kerjasama, tolong jawab ikut masa yang diberikan dan submit. Ya, turn in dalam masa yang diberikan. Saya tak tahulah, mungkin sepatutnya 9 sampai 12. Kalau ada diberi extension boleh submit pukul 12.30 ke macam mana, tolong bagi kerjasama kepada ni pihak HEA atau pihak yang menguruskan nanti. Okey, ada sebarang soalan lain? Ada soalan lain? Tak ada. Oh, saya lupa nak cakap Jadi sebelum berakhirnya subjek cooperative law ni, saya mengucapkan semoga berjaya lah kepada anda semua dan tak tahu lagi mungkin kita akan berjumpa lagi ke tak sebab antara subjek yang saya ambil sebelum ni sebelum dengan MKMGH ni adalah business law. Tapi mungkin saya tak ambil lah business law ni, mungkin bagi pada lecturer luar yang lain. Jadi hopefully awak semua boleh do well dalam exam dan juga dalam latihan industri. Mungkin nanti akan ada yang buat praktikal kan, pergi latihan industri. Tolong bagi orang kata impression yang baik lah kepada mana-mana koperasi ataupun mana-mana tempat yang awak attach. Sebab saya antara student yang saya pernah ajar, mungkin mungkin pensyarah ni ajar awak untuk semester ni. Izzak kenal Izzak? Sir Izzak pernah sebut Sir Izzak tu adalah one of my student. Batch yang mana saya tak ingat. Tapi bila dia contact balik saya, dia kata dia mengajar I-Co-op. Saya personally sebagai bekas pensyarah dia, saya rasa sangat berbangga sebab orang yang kita ajar, dia dapat gunakan balik ilmu dia. Saya rasa tak ada benda yang menghappykan seorang guru melainkan anak murid dia berjaya. Selain daripada Izzak, ramai juga bekas-bekas graduan I-Co-op, bekas student saya yang kerja bank, yang kerja bank rakyat, kerja Maybank, jadi pegawai dekat SKM, ramai yang jadi pegawai dekat SKM. Jadi hopefully nanti bila awak semua dah bekerja, saya dapat jumpa awak semua balik. Tak kira lah awak semua kerjaya sebagai apa, businessman ke, businesswoman ke, you have your own company, whatever and what not. Semoga semuanya berjaya dunia dan akhirat. Itu saja daripada saya. Jadi sebelum saya nak tamatkan, boleh tak kita ambil gambar? Kalau siapa yang boleh on camera tak? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, madam. Sure. Boleh, madam. Boleh, madam. Oh, tapi mungkin line saya lah yang tak okey ni. Kalau siapa yang boleh ambil gambar yang orang lain pun ada dalam
Google ni boleh tolong ambil gambar. Sekejap, siapa lagi yang tak ada on camera ni? Line saya tak okey ni. Syafiuddin, buka kamera Syafiuddin. Pakai mask boleh ke madam? Ikutlah. Macamlah kawan-kawan awak tak kenal. Tapi kalau mungkin nanti kan awak datang IKM, saya tak kenal awak semua ni. Sebab tengok gambar profil ni kan. Muka yang saya tengok, Hifzuddin ni biasalah tengok muka dia biasa. Biasa ada online. Lah. Rowena ni kenal lah. Sebab dia the only mana Rowena tak buka kamera? Tak ada kamera je lah. Mungkin sebab saya punya kejap ya. Baru pun ada gambar kamera. Mana yang lain-lain ni? Heslin ada, Hifzuddin ada, Syaril ada, Syahirah ada, Rowena ada, Syazwani. Latar belakang Syazwani tu. Dia mana dia? Dia dah tidur rasanya. Okey, senyum. 1, 2. Kalau siapa yang nak ambil gambar tu, ambil lah. Lepas tu nanti forward kat saya ya. Siapa kalau, baru nampak. Nur Ain baru nampak. Kejap. Ni kenangan ni. Handsome lah Amsyah. Handsome tak Amsyah madam? Amsyah saya tak nampak. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you madam. Terima kasih. Bye. Terima kasih madam. Thank you madam. Thank you madam. Okey mantap ni aku dah. Terima kasih madam. Jaga lah. Bye-bye. Bye-bye. Stay safe. Bye madam. Okay, bye. Bye.